wa yuhibbul mutatahhirin. Wa innama yaghtabitu bisyai'i man ya'rifu qadrahu walau budhiratil yaqutu bainad dawabi lakana syairu ahabbu ilaihim fanzur min ayyil fariqaini anta. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia anugerah Dia semata-mata menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat Islam, yang mak ayah kita Islam, kita dilahirkan daripada mereka yang Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Dia beri lagi nikmat besar kat kita dengan kita dibesarkan dalam satu masyarakat Melayu Islam, yang kita pula dimudahkan untuk ikut perintah Dia, meninggalkan larangan Dia. Alhamdulillah. Beri kita kesedaran untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Islam ni. Alhamdulillah. Khasnya mengenal Allah Ta'ala, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dia beri pula pada kita kesungguhan untuk bagaimana nak menjadikan kehidupan kita atas muka bumi ini sebagai ladang untuk ke akhirat. Alhamdulillah. Diberikan kita pula petang ni keupayaan, kelapangan masa boleh hadir solat asar berjemaah, berada pula dalam satu majlis ilmu untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Tajul Arus ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullah taala, fa in zafarta biha faqad ahabbaka Allah taala liqouli taala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Asal terjemah kata dia, maka jika kamu berjaya memperolehinya. Nya tu kalau ikut dengan apa telah kita bicara dulu, cuma ada satu kuliah kita lepas yang saya tak dapat hadir, maaf di atas keuzuran tersebut. Jika kamu berjaya memperolehinya, nya itu taubat. Asal kita duk bicara ni masih dalam bab taubat. Jalan pertama untuk balik ke Allah Ta'ala adalah taubat. Tak ada jalan lain untuk kita boleh menuju pada Allah Ta'ala melainkan mesti bersih daripada najis dulu, yang tukut bahasanya. Sebelum nak solat kena bersuci dulu, mandi, wudu, bersih najis, baru nak boleh solat. Tanpa bersihkan najis, tanpa wudu, tanpa mandi, apatah lagi junub, mandi hadas besar, kalau tak mandi terus buat ibadat, tak terpakai ibadat. Prinsip nak menghadap ke Allah Ta'ala ni mesti mengenali dosa, bersihkan diri daripada dosa. Walaupun kita sentiasa duduk berdosa, memang kena bertaubat daripada dosa, kenali dosa, wajib bertaubat daripada dosa. Jadi kata pengarang ni, jika kamu dah berjaya untuk memperolehi taubat, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi kamu. Sungguhnya kata pengarang ni, bila dah dapat anak kunci untuk taubat ni, tu tanda Allah Ta'ala kasih kita. Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Terjemahnya, sesungguhnya Allah Ta'ala Dia amat mengasihi orang-orang yang bertaubat, yang banyak bertaubat, dan Dia mengasihi orang-orang yang banyak menyucikan diri. Jadi ayat Quran ini jelas, Allah kasih pada orang bertaubat dan kasih pada orang yang banyak menyucikan diri. Kasih dengan mana? Memberikan rahmat yang banyak, memberikan rahmat, nikmat, kurniaan yang khas, yang ada manusia tak dapat nikmat tu dengan pemberian kasih dan sayang. Pemberian kasih sayang ni maksudnya pemberian khas
yang tak beri pada orang lain. Jadi Allah kasih kepada orang yang bertaubat dan menyucikan diri ini dengan mana Allah memberikan kurniaan dan rahmat yang besar. Itu antara maksud kasih di situ. Kalau perhati sekali lagi ayat Quran tu juga, Allah kasih pada orang yang tawabin. Terjemah yang di bawah sini, banyak bertaubat, ataupun tawab tu macam fa'al tu, tawabin, antara makna dia banyak melakukan perbuatan taubat. Faham ada tu juga. Maksud taubat ni banyak kali, maksud dia macam mana? Maksudnya sentiasa duk bertaubat. Kenapa kena bertaubat? Pasal kita sentiasa buat dosa. Kita kalau hidup dalam keadaan rasa tak buat dosa, hak tu maksudnya bermasalah. Dan dosa pula macam mana, ada sikit sebanyak kita dah bicara dulu. Ada zahir, dosa zahir, dosa batin. Dosa zahir sekalipun katalah kita tak buat, tapi jangan tak tahu ada zahir batin, dosa batin yang kita memang tak terlepas daripadanya. Orang yang memang tak terlepas daripada dosa adalah Nabi-Nabi dan Rasul. Kita ni tuan-tuan, cuma kita punya ilmu je kot tak cukup. Dengan sebab tu kita tak boleh kenal dosa kita. Jangan kata dosa batin, dosa zahir pun kita tak kenal, apatah lagi dosa batin. Sikit sebanyak juga rasanya ada saya bagi penjelasan dulu. Antara dosa batin kita apa tuan-tuan? Batin kita dosanya antaranya syirik, antaranya kufur. Semua kufur dan syirik kita bukan kufur macam mana orang kafir tak terima Islam, dan bukan syirik kita macam mana orang kafir duk sembah tokong. Kita tak adalah kufur dan syirik macam tu. Tapi kufur kita ialah kufur orang beriman, yang memang dasarnya kita mengiktiraf Allah Ta'ala, tapi hati kita terhijab daripada ada ihsas pada Allah Ta'ala. Kita tak ada perasaan ke Allah Ta'ala, tak perasan ke Allah Ta'ala, tak sedar ke Allah Ta'ala, tak boleh isbat ke Allah Ta'ala, tak boleh nak realize, nak sedar Allah lah adakan aku, Allah lah hidupkan aku. Yang tu pun kita kalau perhati tuan-tuan dah gagal lah. Itulah kufur yang ada kat kita. Kena istighfar selalu, astagfirullah, astagfirullah. Pasal apa? Tak sedar Allah bagi hidup aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku, Allah bagi rezeki aku, Allah bagi sihat aku, Allah bagi berjalan aku, Allah bagi hujan kat aku, Allah bagi panas kat aku, Allah bagi matahari kat aku, bagi siang kat aku, bagi malam kat aku, bagi rehat kat aku. Semua tu datang daripada dia. Ni maksiat hati yang kita sering lalai. Kalau tak belajar bersungguh, tak berguru betul, kita tak rasa pun buat maksiat ni. Maksiat kedua buat syirik. Bila kita mengiktikadkan ada selain pada Allah Ta'ala boleh bagi madarat munafaat. Bukan susah-susah tuan-tuan, buat makan minum sudahlah. Kita makan, kita duk rasa dengan makan ni aku sihat. Minum kopi aku hilang mengantuk. Yang tu pun dah out dah, bab akidah. Kena istighfar banyak-banyak. Astaghfirullah Rabbi, astaghfirullahalazim, Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Pasal apa ni? Pasal kita salah banyak. Kita ada akidah, jatuh hati kita, tersentuh hati kita ke makhluk, tak tersentuh hati kita Allah yang hilangkan mengantuk aku, Allah yang bagi kenyang aku, Allah yang hilangkan dahaga aku, Allah yang bagi harta benda ke aku, Allah yang bagi kurniaan ke aku, Allah bagi sihat ke aku. Kita tak terasa ke Allah Ta'ala, bahkan rasa ke makhluk, makhluk ni syirik yang ada kat kita. Siapa yang memang boleh sedar ada dosa macam ni, duk bertaubat sentiasa dengan Allah Ta'ala, Allah kasih orang macam ni. Jadi keadaan kita yang memang tak sunyi pada salah dan silap dan dosa ni ada sekalian, dan kita dikenalkan dengan dosa, faham dosa, dan kita pula mengakui, mengiktiraf dosa kita, bertaubat pula daripada dosa tu, Allah Ta'ala tu tanda Allah Ta'ala kasih. Jadi faham sebalik itu, orang yang tak pernah rasa berdosa, tak pernah kenal dosa, tak pernah taubat pada dosa, bahkan tak pernah rasa ada dosa,
Yang ni maksudnya orang yang Allah Ta'ala tak kasih. Na'udzubillah. Jadi antara punca tak dapat kasih Allah Ta'ala ni apa dia? Tak pernah pergi belajar, tak pernah menuntut ilmu, tak pernah faham apa yang dipanggil dosa. Kalau perhati tuan-tuan, memang kita sendiri pun kalau tak belajar memang kita tak tahu dosa tuan-tuan. Sikit saya sebut gini, orang kafir dia sedar tak dia kafir. Tambah pula orang kafir dah ni, kita kata kafir dia marah tuan-tuan. Sampai ada isu hari tu kan, dulu pun tak lama mana lah kan, orang kafir khasnya bukan daripada golongan orang Islam ni, kata dia apa, orang Islam sudah kata saya kafir. Dia memang kafir pun, tapi dia tak faham kafir tu apa. Dia marah orang kata dia kafir. Boleh faham. Padahal memang dia kafir. Kita dengar gelak. Pasal apa kita gelak? Kita kata memang kafir. La ilaha illallah. Yang dia tak faham kafir, dia marah kata orang kafir. Semualah masalah ni. Kita bila kita kata apa dosa aku syirik dan kufur, kita tak pernah belajar syirik dan kufur apa dia. Kita faham syirik ni kafir ni orang kafir lah. Syirik ni tu sebab tak orang tu syirik. Aku ada syirik apa? Aku orang soleh ni, duk main masjid, duk main surau, duk main majlis ilmu, duk ngadap kitab pagi, petang, siang, malam, asar pun mengaji. Contoh kan, duk pegang kitab, duk pegang tasbih, duk ulang alik masjid aja. Takkan aku syirik dengan kufur ke Allah Ta'ala kot. Tapi bila kita faham, kita kata bukan saja hak tu, macam-macam lagi dosa kita. Okey, sikitlah dengan bahasa gitu. Jadi asal nak sebutnya tu, Allah dia makin dia kasih ke kita, maksudnya makin banyak nikmat dia nak beri kat kita, dia sedarkan kita sentiasa melakukan dosa dan maksiat. Orang yang Allah Ta'ala tak kasih ni, maksudnya orang yang dia tak pernah rasa diri dia berdosa. Bahkan dia rasa diri dia perfect. Na'udzubillah. Satu, merasa diri berdosa, satu sifat yang baik. Cuma sifatnya ni, apa dia? Kena kenal pasti apa dosa tu, supaya baru kita boleh, apa bahasa nak sebut, overcome di atas dosa tu. Maksudnya kita sedar jangan nak buat dosa tu, dan tahu buat dosa lagi, lalai lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Macam mana perbandingan Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kasih kepada orang yang suka bersuci. Kencing, ambil uduk lagi, kencing, ambil uduk lagi, kencing, ambil uduk lagi. Kita kalau kena penyakit kerap kencing, seronok ke gembira? Jawab elok. Sat-sat tandas 5 minit tandas, 5 minit tandas, seronok tak? Rasa bala betul tak? Tak betul. Tak betul. Untuk faham yang tu tak betul. Tapi itulah tuan-tuan, bukan senang nak terima. Saya tak kata tuan-tuan, saya ada waktu dia kerap kencing kan. Tambah ada makan silap, kadang-kadang minum lebih pun kadang jadi kan. Tambah musim sejuk pula, kita tambah musim sejuk pula kan. Apa? Ambil wuduk, kencing 5 minit lagi terkencing pula, masuk pula. Nak ambil wuduk sekali lagi tu, ya Allah, seksanya kan. Tuan-tuan, sebenarnya ambil wuduk tu nikmat, tapi kita tak rasa nikmat. Kencing, Allah, wagam lah Allah, wagam perut lah, kencing. Kita susah hati dengan kencing tu. Sedangkan kalau memang perangai kita kencing ambil wuduk, kencing ambil wuduk, bagus tak? Kalau kencing 10 jam baru ambil wuduk, macam baru sekali wuduk. Kencing ambil wuduk. Orang ambil sekali, kita ambil 10 kali. Bagus tak 10 kali tu? Kita tak pandang ambil wuduk tu, kita duk pandang menyampah nak kencing tu. Untuk tuan-tuan, orang yang kenal Allah Ta'ala, dia faham apa yang menyebabkan kasih sayang Allah Ta'ala tu kepada dia tu. Dia tak merungut dengan macam itulah. Contoh tu kencing tu, itu kat kentut ambil wuduk lagi, kentut ambil wuduk lagi. Tapi siapa yang akan rasa nikmat ni? Bila memang dia jadikan wuduk tu pakaian dia, orang ni dia akan rasa nikmat. Kita nak juga kekal wuduk, tapi bila kentut malas wuduk. Sedangkan bila kentut ambil wuduk, maksudnya Allah Ta'ala nak bagi kita peri tu ambil wuduk. Pasal kaedah wuduk ni, kalau kita belajar fiqh, katalah kita ambil wuduk,
Wuduk kita katalah tak guna lagi wuduk tu untuk sembahyang, khasnya sembahyang. Kalau takat baca Quran, sentuh Quran, yang tu tak sunat ambil wuduk lain. Istilahnya tak sunat tajdid wuduk. Sekurang-kurang untuk sunat untuk sunat semula berwuduk. Saya ingat saya dalam fiqh, wuduk tu kita dah guna untuk solat. Sekalipun sekurang-kurang solat, apa dia? Solat jenazah. Kita sembahyang, kita ambil wuduk solat jenazah. As-sunat wuduk lain. Ada wuduk tu sunat. Boleh faham? Tapi kalau kita kentut, jadi selagi katalah kita ambil wuduk baca Quran, selagi tak kentut tak sunat ambil wuduk. Tuan-tuan ambil wuduk pun tak hasil wuduk tu. Pasal memang istilahnya tak ada hadas. Nak angkat hadas apa? Tapi sekurang-kurangnya walaupun tak ada hadas, tapi mesti dah diguna untuk solat. Itu kaedah fiqh kita dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita ambil wuduk kentut lagi, ambil kentut wuduk kentut lagi, ambil wuduk kentut lagi, tu sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi ganjaran dekat kita supaya sentiasa berwuduk. Tu tanda kasih Allah Ta'ala kat kita. Tuan, pelik tak syariat ni? Pelik tak agama Islam ni? Kan? Orang yang kenal Allah Ta'ala, orang yang mengaji dengan didikan Tok Guru, faham apa kefahaman agama sepatutnya dipaham, dia memang akan jadi pelik. Orang lain tak suka, tapi orang yang faham agama dia akan suka benda tu. Saya buat misal ni, tambah kita tua-tua ni, nak tidur susah tak? Susah tak nak tidur? Awal bangun pagi tak? Bangun tak? Pukul 3.30 dah bangun. Allah, awak bangun awal sangat tak tahu. Bangun pukul 5 gagah juga tak? 3.30 bangkit dah. Sebenarnya nak suruh kita bangun sembahyang, baca Quran, zikir, kita tidak. Allah, tak boleh tidur lah, pulas tak mau tidur. Bukan masa untuk tidur dah tua. Oh sorry. Saya sebut saya ni. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali tak apa. Patutnya bukan masa kita tidur dah banyak dah dulu. Ni bukan masa tidur dah, ni masa untuk beramal. Kita gaduh pergi makan pil ubat tidur lah apa. Tak boleh tidur lah, tak boleh tidur. Cuba seronok tidur, bukan seronok ibadat. Bukan seronok nak zikir, bukan seronok nak baca Quran. Dan lain. Orang yang kenal Allah Ta'ala macam mana? Bangun pukul 2. Alhamdulillah, boleh bangun pukul 2 hari ni. Bangun, sembahyang, baca Quran, zikir. Tuan-tuan, orang faham agama dengan orang tak faham agama lain. Dan lain macam mana tuan? Jauh bumi dengan langit. Benda yang orang tak seronok, orang faham agama dia seronok. Tu saya sebut ni contoh kencing kerap. Orang tak faham dia tak seronok. Orang yang faham perjalanan agama ni tak ada masalah ke dia kencing kerap ke tak kencing ke, tak ada masalah pada dia. Allah. Tapi janganlah minta penyakit pula kan. Lagi takut kita tak sanggup nak terima penyakit kan. Tapi kalau orang yang kenal Allah Ta'ala dapat penyakit pun tak jadi masalah pada dia. Okay. Jadi siapa yang boleh dapat taubat, siapa yang boleh istilahnya berseronok di atas nikmat Allah Ta'ala bagi, boleh sedar dosa tu, yang ni adalah tanda Allah Ta'ala kasih. Orang ni telah berjaya mendapat rahmat, dapat rahim Allah Ta'ala. Siap. Dan kata dia, wa innama yaghtabitu bi syai'in man arafa qadrahu. Hanya saja akan berasa gembira dengan sesuatu orang yang kenal kadarnya. Tajam bahasa dia tuan-tuan. Saya kena sepak awal lagi ni. Tuan-tuan kau tak faham lagi. Orang yang akan seronok dengan sesuatu, orang yang tahu apa kadar dia, apa benda yang nak diseronok tu. Orang tu dia je akan seronok. Kalau contoh misalnya bertaubat tu, kita memang sedar kita banyak silap, banyak lupa, banyak lalai, banyak kufur, syirik. Sekali lalu saya ada bagi huraian tu. Contoh kalau macam bersuci ni, kita kentut lah, apalah, sakit perut lah, kencing kerap dan sebagainya. Orang yang faham dengan sebab tu, banyak ibadat boleh buat, banyak rujuk ke Allah Ta'ala, minta ke Allah Ta'ala, kata satu berharap ke Allah Ta'ala. Orang yang faham qadar dia akan seronok kedudukan itu. Orang tak faham, dia bukan seronok. Bahkan contoh saya buat misal, contoh pelajaran yang saya ada sebut sekali lalu, kufur dan syirik tu. Kalau makan pun kita rasa syirik. Pasal apa? Pasal kita duk i'tiqad yang bagi kenyang tu ke makanan.
Kalau kita dapat ilmu ni, orang yang faham ilmu ni mahalnya, dengan sebab tu dia boleh hilangkan syirik, boleh hati ni i'tiqad ke Allah Ta'ala. Dia akan faham apa? Mujurlah faham yang ni syirik, aku tak mau syirik dah ke Allah Ta'ala. Makan je bismillah, dengan Allah aku makan, Allah bagi rezeki aku, Allah bagi kenyang aku, dia yang bagi makanan ke aku, dia yang kenyangkan aku, dia yang hilangkan lapar aku, dia hilangkan dahaga aku, Allah bagi minum aku. Dia faham ilmu ni mendekatkan dia dengan Allah Ta'ala. Orang yang faham kadar dia, dia akan seronok dengan itu. Jadi bila dia silap rasa kemakanan, dia taubat, dia ingat Allah Ta'ala balik, dia akan rujuk ke Allah Ta'ala. La ilaha illallah la dar wa la nafi' illallah. Jadi siapa bagi mudarat melainkan Allah Ta'ala lah, kata dia. Itu orang yang memang faham qadar dan kedudukan taubat tu. Orang tak faham, tuan-tuan, ya, saya sebut, dia akan macam ni. Ustaz ni apa ni? Sikit syirik kat orang, sikit syirik kat orang, sikit kata orang syirik, macam dia ahli tauhid sangat. Makan nasi pun syirik, minum air pun syirik, jalan pun syirik, semua syirik. Dia seorang je dapat tauhid. Boleh faham? Saya sebut apa? Ilmu tu bukan menyebabkan dia jadi seronok, bahkan dia marah lagi. Siapa? Oh, takkan kita makan nasi pun syirik, minum air pun syirik. Lain tu kan. Satu, kita belajar ilmu macam ni memang agak lain. Satu, sahabat salafus soleh dulu, mereka ni jadi orang yang special. Pasal apa? Pasal dia memang orang lain, dia tak macam orang biasa. Iman mereka ni ialah iman yang, kata apa, dia menyalahi cara orang lain berfikir dan orang lain faham dalam bab ketuhanan. Kita faham Tuhan selapis, terlalu nipis, tuan. Mereka ni faham ke Allah Ta'ala dengan kefahaman yang kita tak pernah faham sebelum ni. Tengok dia buat misal lagi. Kata dia, maka kalau kamu taburkan permata delima. Maksud permata delima ni, delima lah disebut yakut, permata yakut. Kita delima tu kita tak kenal kan. Batu yakut lah batu permata kan. Batu delima. Kalau kita tabur di hadapan binatang, bainad dawab, depan lembu, depan kambing, kita tabur batu permata, agak-agak dia buat apa? Dia konyah lah. Dia kata dia, maka kalau kita tabur depan dia adalah bijian gandum, lebih dikasih kepada mereka daripada apa yang kamu tabur itu. Kalau pepatah Arab lain, tuan-tuan, lagilah dia kasar bahasa dia, bukan disebut lembu kambing, bukan dawab, tapi babi tu. Taburkan permata di hadapan babi, agak-agak babi makan tak permata? Babi dikenai ubi kayu contoh, buat misal lah. Ni pun sama, biji gandum, tabur gandum kat lembu kambing. Yang lembu kambing yang makan gandum lah kan. Kalau lembu sombong tu makan dedak, dia tak makan biji gandum tu. Jadi dia sebut misal, benda yang mahal dan berharga ni, kalau orang tak faham, dia jadi macam lembu dengan kambing tu. Kita ajar benda elok-elok, benda yang mahal, yang ni lah berharga. Apa dia? Kita kenal dosa maksiat, dengan tu boleh taubat. Kita kenalkan najis ni najis, supaya kita boleh bersuci, supaya kita boleh jaga diri kita bersih daripada najis. Itu bab zahir. Boleh jaga daripada syirik dan kufur, itu dalam bab batin. Inilah permata yang mahal sebenarnya. Kalau orang tak faham, dia kata sikit-sikit nak kufur ke orang, syirik ke orang, sikit-sikit syirik. Itu bab batin. Kalau bab zahir pula, sikit najis. Ini umum balua saja. Kan dah najis macam-macam ni, tak cicak apa pun, semua najis macam-macam. Ini umum balua. Jadi maaf. Patutnya kita ni memang tak usah duk kira sangatlah bab najis-najis ni. Orang yang dia faham tentang ilmu bersih dan suci ni, jangan saya buat misal, katalah rumah kita jaga bersih mengikut kaedah agama, katalah itu, tu pun masuk bilik air pakai selipar lagi. Tai cicak pun dalam rumah kita kutip, buang, bekas tai cicak tu pun basuh. Contoh misal kan, orang yang faham nilai bersih agama ni, yang tu dia dah basuh, nak pergi bilik air pakai selipar, nak semayang ni, daripada bilik air tu nak pergi tempat semayang tu basuh elok-elok,
pakai selipar tu daripada bilik air tu, padahal lantai pun bersih dah tu, pakai selipar lagi, lampar sejadah, pijak atas sejadah tu, baru pijak dengan kaki. Sebelum sejadah tu pijak pakai selipar lagi, nak bersih di atas bersih, di atas bersih lagi, punya cermat nak bersih. Yang tu permata tu. Ada orang tak faham, apa ustaz ni duk ajar sikit-sikit menajis-najis. Ingat rumah kita kotor sangat ke? Tuan-tuan, jauh bumi dengan langit. Tuan-tuan, orang yang faham dengan tak faham agama jauh. Allah. Tu yang dia kata, bahasa pula dia buat bahasa kiasan. Tuan-tuan, kita kalau tak faham ilmu yang ulama kita ajar ni, tambah kitab macam Tajul Arus ni, dia ni ibaratkan kita macam lembu kambing ni. Tuan-tuan, kita ni bukan orang, pasal kita tak kenal batu permata, mana kaca dan permata. Kita macam lembu kambing, kenal gandum ya, tak kenal batu permata. Bubuh lah zamrud ke, apa batu mahal-mahal. Batu apa? Saya pun tak pandai nak sebut jenis batu-batu, tuan, bukan ahli batu. Apa nama batu-batu mahal? Zamrud, lagi yakut, lagi zabarjad, lagi nilam. Tuan-tuan ingat pakej umrah, tuan tahu lah kan? Kalau batu akik itu murahnya kan. Pakej siapa mahal sekali, yang ratus-ratus ribu. Tak tahu lah, kita pun tak peduli, duit tak ada. Macam dia orang pergi umrah ni, kalau pakej batu nilam ni tak ada apa-apa lah kan. Kalau batu yakut, batu zamrud, tu mahal tu kan. Batu selalunya digunakan istilah batu tu, sikit ke sana, sikit ke sana. Maka kata dia, renunglah pada mana satu dua kumpulan itu kamu berada. Allah kena kat kita. Tuan-tuan tu saya kata saya kena sepak awal lagi. Tuan-tuan kot baru nak faham. Dua kumpulan tu mana? Engkau ni manusia ke lembu kambing? Itu je. Engkau duduk kumpulan mana? Satu orang kalau manusia betul-betul dia akan faham akal apa dia? Lagi disyarahkan ilmu agama ni lagi halus, lagi terperinci, lagi dalam, lagi makin kita jaga syariat zahir dan batin untuk sentiasa ada hubungan dengan Allah Ta'ala, sentiasa bertaubat di atas dosa. Yang ni lah kata dia, orang yang mengenal nilai ilmu yang kita belajar ni. Apa yang kita belajar ni, orang tak kenal, tuan-tuan, dia tak rasa apa-apa. Dan orang macam ni lah dia akan baru faham bagaimana kedudukan Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau orang yang macam lembu kambing tadi ni, sorry yang tak saya bahasa tu, saya nak guna misal dia tu, dia tak akan faham kedudukan Nabi dan Rasul. Betapa Nabi Rasul ni tak pernah melakukan dosa. Tuan bayang tak? Pasal pada mereka tak berdosa tu, macam mana mereka rasa mereka tak berdosa? Satu, dia boleh kata Nabi Rasul ni serupa je macam manusia lain. Jadi mereka letakkan mereka ni macam Nabi Rasul dari segi kedudukan. Nabi Rasul kata, aku ni ana basyarum mislukum, I'm human beings like all of you. Bunyi orang putih sikit lah. Aku pun manusia biasa macam Mika juga. Jadi dia faham Mika tu macam dia lah. Tapi kalau orang yang faham nilai batu permata tadi ni, yang saya sebut misalnya syirik dan kufur, dia tahu mana kufur? Lalai je daripada Allah Ta'ala, tak sedar Allah bagi hidup aku, Allah bagi melihat aku, Allah yang bagi daya upaya aku, sentiasa dalam keadaan akidah la haula wala quwwata illa billah. Orang yang faham perjalanan tu, dia akan faham kedudukan Nabi dan Rasul macam mana. Nabi Rasul macam mana, tuan? Walaupun mata dia tidur, hati dia tak tidur. Agak-agak Nabi Rasul macam mana. Dan mereka ni maksum, mereka ni aminullah, mereka ni mustahil khianat, mereka ni adalah orang yang amanah. Maksudnya apa? Maksum, orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada dosa. Dosa apa? Dosa zahir tak ada, dosa batin tak ada. Maksudnya tak ada syirik. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tak ada syirik ni, syirik mana tak ada. Tak ada langsung hati ni nak cenderung, nak minat, nak jatuh hati, nak i'tiqad kepada makhluk. Makhluk ni boleh memberi sesuatu pada aku, tak ada langsung pada Nabi dan Rasul. Baru dia akan faham, Nabi Rasul ni Masya Allah, martabat mereka sangat mulia, sangat tinggi, sangat terpuji di sisi Allah Ta'ala, sampai mata tidur pun hati tak tidur. Allahu Akbar. Faham Rasul tu, tambah Rasul tu pula bukan Rasul biasa, Rasul yang ulul azmi. Ulul azmi pula, martabat ulul azmi paling tinggi, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sentiasa akan berselawat atas Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pasal apa? Pasal dia kenal Nabi Muhammad apa? Satu, dia akan faham besarnya ilmu kita belajar ni, baru kenal Nabi Muhammad. Allah, kalau tidak dok rasa dia macam serupa macam kita jelah. Satu orang yang tak faham perjalanan batin ni tuan-tuan, pada dia Nabi Rasul ni sama martabat macam dia ya. Dia kata Nabi Rasul pun sama aja. Satu, kalau dia cerita baca hadis-hadis, ada orang perempuan berjalan, waktu Rasul ternampak perempuan, kata dia Rasul pun ada syahwatun nisa, Rasul pun ada syahwat dengan orang perempuan. Dia faham macam mana dia ada syahwat dengan orang perempuan, macam tu Rasul ada syahwat dengan orang perempuan. Dia ingat Rasul ni macam muka sekupang ni kot, tak kucing tu ya. Kalau saya berbahasa itulah, saya tak boleh, saya barat sikit buat itu. Ada orang kata macam tu kan, dia syarah Nabi Rasul macam kawan-kawan dia, dia tak ada rasa hormat. Kita yang diasuh oleh tutup guru perjalanan batin macam mana, kita jangan kata sebut tu guru, sebut wali pun kita kata tak angkat tangan lah. Kita kenal siapa awliya Allah. Tambah nak sebut Nabi, tambah nak sebut Rasul, tambah nak sebut ulul azmi, tambah nak sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula bila sebut tu siapa, kalau Nabi Rasul satu hal, bahkan antara awliya ni para sahabat, tabi'in, tabi'in, imam-imam mujtahidin, para salafus soleh dulu, sebut je Hasan Basri misalnya, Sufyan Ats-Tsauri, Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, sebut je nama mereka, kita angkat tangan dah. Siapa? Jauhlah kita dengan dia. Pasal apa tu tak? Kita tahu betapa bersihnya hati mereka, betapa mereka ni dapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala yang sangat istimewa. Kita ni baru newborn baby, merangkak, baru nak kenal, baru nak celik kenal Tuhan, baru nak faham apa dia perjalanan ke Allah Ta'ala ni. Renunglah kata dia, kita duduk kumpulan mana? Duduk kumpulan manusia ke? Duduk kumpulan lembu gamin, dawab, dia kata. Kemudian kata dia, in tubta fa anta minal mahbubin wa illam tatub fa anta minaz zalimin. Qala Allah Ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Alhamdulillah. Terjemahnya kata dia, jika kamu bertaubat, boleh kenal dosa, mengiktiraf dosa tu, dan nak keluar daripada dosa tersebut, berhenti pada dosa tersebut. Tu pun ada pelajaran besar bab taubat tu. Ada bab rasanya common knowledge kat kita bab taubat. Sebab taubat ni benda besar dia, menyesal. Kenalilah dosa, fahami dosa, menyesal atas dosa, berhenti buat dosa, azam tak nak buat dosa dah. Tu baru sah taubat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita kalangan bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh taubat, kata dia, kamu ni daripada kalangan orang-orang yang dikasihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dikasih. Macam mana ni? Suka taubat. Faham suka taubatnya mana? Kenal dosa, kenal dosa kita, keluar pula daripada dosa, menyesal pula dengan dosa. Walaupun puasa tu berulang, dan memang berulang tuan-tuan, kita bukan Nabi Rasul, kita bukan maksum. Memang berulang benda ni, lalai, kufur, syirik, ada cenderung hati nak ke dunia, akidah kita duk jatuh hati ke duit, ke manusia, ke makhluk, harta benda, dunia, perempuan, contoh suami, anak-anak, makan, minum, obat, semua tu tuan-tuan, benda yang cukup mudah. Hati kita tergelincir pada nak kasih ke Allah Ta'ala, payah. Memang hati kita akan jatuh hati, dia mudah touching sangat hati ni ke makhluk. Makin kita sedar, makin besar sedar kita ke Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala diberikan kasih sayang dia kat kita. Dan jika kamu tak taubat, kalau kita tak taubat, bahkan kekal dalam keadaan dosa, bahkan tak pernah rasa berdosa, bahkan tak hirau berdosa, bahkan tak pernah nak belajar bab dosa, bahkan duk rasa tak berdosa, macam mana? Kata dia, maka kamu daripada kalangan orang-orang yang zalim.
Bila zalim bermakna Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala apa dia? Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Orang-orang tak bertaubat, maka orang tak bertaubat itu, mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita tak taubat, kita zalim. Cuma sebut zalim tu lain tak? Zalim tu sebutan pronunciation Arab dia, patutnya gitulah kan. Cuma Melayu zalim, zalim. Kita ialah orang yang zalim. Tak, kita orang yang zalim. Saya ngaji tajwid tuan-tuan, antara guru ajar tajwid ni, dia kata sebut Melayu pun bunyi macam Arab dah sepatutnya. Sikitlah sana, saya panjang lagi ke sana, lagi topik pula. Siap. Ayat ni daripada surah Al-Hujurat ayat 11. Wa man taba dhafara wa man lam yatub khasara. Kata dia, siapa yang taubat dia akan mencapai kejayaan, siapa yang tak bertaubat dia akan rugi. Jadi taubat ni apa dia tuan? Dia hati, perasaan, rasa bersalah dengan Allah Ta'ala, rojok balik ke dia, ni untung. Degil tak mau rasa bersalah, tak mau tengok dosa masing-masing, tak mau rasa tengok dosa sendiri, tak mau iktiraf dengan dosa pula, ni rugi. Jadi nak jadi rugi untung sikit aja tuan, apa dia? Perasaan aja. Iman dengan kufur sikit aja, yakin ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, lupa ke Allah Ta'ala, itu aja. Walaupun tu je, satu nama orang berjaya, satu nama orang celaka, sikit aja. Jadi yang nak ubah tu apa? Hati. Satu, kita boleh jumpa tu guru yang boleh baikkan hati tuan, mujurlah, alhamdulillah. Pasal memang benda besar yang nak dibaikkan pada manusia ni hati. Orang boleh jadi derhaka siapa? Hati. Berpaling daripada Allah Ta'ala, berpaling pada syariat ni siapa? Hati. Cinta kasih dunia, suka ke makhluk siapa? Hati. Hati ya. Satu, hati baik semua baik, hati buruk semua buruk. Dan syaitan jangan tak tahu, dia suka duduk kat hati, dia tak duduk tangan lain. Itu apa kerja kita? Kena halau syaitan daripada hati kita. Apa jalan nak halau syaitan daripada hati kita? Kena sentiasa zikrullah, baru syaitan tak duduk. Syaitan ni tuan-tuan, dia pantang kalau kita ingat Allah, cukup dia pantang. Sekalipun ingat Allah ni sebut mulut je, yang tu pun dia tak suka. Satu, syariat kalau kita belajar bab azan, satu disunat yang kita azan, dan kalau boleh cari azan ni orang paling kuat suara. Kalau ada pembentang suara satu hal, tu pun dah ada pembesar suara, cari orang yang paling kuat suara dia, yang kalau tak ada pembesar suara pun macam ada pembesar suara. Macam tu kot bahasa dia. Pasal apa ni? Lagi kuat orang azan, lagi jauh syaitan akan lari. Nah, syaitan ni walaupun hanya sebut Allah di mulut aja ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lari tuan. Dia akan lari sampai tempat yang dia tak boleh dengar azan. Dan dia lari dengan terkentut-kentut. Kalau kita belajarlah hadis, kentutlah, kentut macam mana? Kentut kuat untuk kentut tu pekakkan telinga dia daripada dengar orang azan. Baru orang tahu apa kelebihan azan. Satu, bila isyak kita ngaji lambat sikit, habis nak kena azan ke tak payah azan. Zaman sekarang macam mana? Kita dah ada pahaman sewil sikit. Apa dia? Kamat je lah. Kita tak tahu kelebihan azan tu. Kelebihan azan ni tuan-tuan, untuk halau syaitan bagi jauh sikit, macam itulah kan. Sembayang dia habis azan dia main tuan, dia bukan lari 4 hari baru datang, tak pasal. Azan tu dia lari jauh, dia datang pula. Mula tu setiap orang dia akan duduk ke hati kita, dia hinggap. Dia bukan hinggap tuan, dia peluk, dia cium, dia bersarang tu. Dia pergi sekejap aja. Jadi azan tu untuk tolong halau, lepas tu nak apa? Tu sendirilah, setiap orang kena istilah, jangan bagi syaitan duduk dalam hati. Lagi kita kuat ingat Allah Ta'ala, tambah pula hati kita sentiasa rujuk Allah Ta'ala, lagi syaitan tak berani duduk dekat kita. Satu, tok guru dulu, ulama dulu, kalau ada orang kena sampuk syaitan, kena sampuk jin, tok guru ni kadang dia datang, dia tak payah baca apa-apa tuan, dia datang je, syaitan lari dah. Orang kena kacau dengan jin tu, datang je, sembuh. Elok tok guru keluar rumah,
jerit pula. Pasal apa? Setan kenal siapa yang datang. Yang duduk tu semua sarang setan. Oh, sedap bahasa. Sorry saya tak niat nak kata siapa-siapa, tapi kita lah tu, saya sebut saya lah tu, kawan lain. Satu, kalau kita dengar riwayat Imam Malik ni, bila ada orang kena gangguan tamarrudul jin ni, jin duk sampuk kena tu lah, istilahnya gangguan jin apa, dia bagi selipar dia, ambil selipar ni bawa balik. Apa? Bawa balik lah, bawa balik je mak, simpan. Jin lari siap lah. Siapa? Kalau selipar dia ada sini, tuan ni mesti ada, tak berani aku duduk sini. Jadi nak faham tu apa? Cuma kita tak faham ni, selipar Tok Guru ada keramat tu. Yang tu pula sebenarnya menyebabkan keramat tu siapa? Pasal tuan ni tu ingat Allah Ta'ala. Itu je. Jadi kita pun nak dapat keramat tu macam mana? Kita pun kena ingat Allah Ta'ala, baru setan lari pada kita. Kita ni setan bukan lari tuan-tuan, kita keluar tu setan bukan lari, dia tunggu dah berkerumun. Tunggu tu, ye Ustaz Rozaini datang. Saya cerita tu bukan cerita tuan-tuan. Berkerumun ni mari dia, ye dia ratah kita. Dia bukan macam sahabat Sayyidina Umar. Yang ni Rasulullah sendiri saksikan, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni iman dia macam mana? Dia kata, ya Umar, kata Rasulullah, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Kata Rasulullah, engkau ni wahai Umar, kalau engkau lah lalu satu lorong, syaitan nak lalu lorong tu, padahal syaitan, kamu kan nampak syaitan, syaitan nampak kamu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan ni dia nampak manusia, kita tak nampak dia. Walaupun Sayyidina Umar tak nampak dia, kalau Sayyidina Umar lalu, dia akan cari lorong lain daripada lorong yang Sayyidina Umar nak lalu. Aura Sayyidina Umar. Boleh tak dapat, kita pun dapat aura Sayyidina Umar? Boleh tak? Boleh. Apa jalan dia? Zikrullah. Memang latihan besar kita untuk dapat ada hubungan Allah Ta'ala ni zikrullah. Tak boleh zikrullah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tak erti baca surah lain, kulhu je lah weh. Nak baca surah lain dah tak pandai. Quran pun tak apa kan. Nak baca Yasin pun tak erti. Contohlah kan. Kulhu lah. Bismillah. Kulhu Allah. Kalau tuan-tuan zikir-zikirlah kan. Dan memang bila zikir, baca Quran tu sebahagian pada zikir. Baca Quran tu sebahagian pada zikir. Duduk saja-saja dia tambah tuan-tuan hafal Quran. Duduk je Quran. Duduk je 1 juzuk. Duduk je 2 juzuk. Kita lah pula tak reti. Nak kena buka Quran pula tu 5 minit tidur. Saya sebut saya tuan-tuan tak apa, wali-wali. Apa saya nak sebut ni? Kaedah kita nak halau syaitan nak tu. Masih boleh dapat ke macam Sayyidina Umar ni? Boleh. Benda tu pula memang sabit berlaku, dan apa yang dicerita oleh Rasulullah tu nak menunjukkan Sayyidina Umar ni memang kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Rasulullah bagi jamin gitu, dan dia pun salah seorang daripada sahabat yang dijamin ahli syurga, sedangkan dia masih hidup lagi, jamin dah ahli syurga. Kata Umar fil jannah, kata Rasulullah, Sayyidina Umar ni fil jannah, dalam syurga, ahli syurga siap dah walaupun sebelum meninggal, jamin dah iman dia kan? Sampai bayang tengok, syaitan akan lalu lorong yang dia nak lalu. Dia akan lari daripada lorong yang nak dilalui oleh Sayyidina Umar. Kita kena tengok, fikir tak, kita ni syaitan lari ke dia peluk kita ke bukan peluk tuan, sarang dia siap dah, stesen dia. Kita ni sarang syaitan siap dah. Pasal apa? Tak pernah duk zikir ke Allah Ta'ala, tak pernah fikir ke Allah Ta'ala, tak pernah baca Quran, tak ada pun. Betul. Itu yang soalan tu memang bagus soalan tu. Jadi kalau Sayyidina Umar pun syaitan lari, Sayyidina Abu Bakar macam mana? Yang kata Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ni iman dia kalau timbang sebelah ni, iman seluruh manusia di sebelah ni, iman Sayyidina Abu Bakar berat lagi. Itu Sayyidina Abu Bakar tau, belum Nabi. Nabi macam mana? Rasul macam mana? Nabi Adam macam mana? Soal, Nabi Adam buat dosa tak?
buat dosa. Nabi Adam buat dosa, tuan-tuan tak buat dosa. Bagus. Eloklah tu. Baguslah akidah tuan-tuan. Tuan-tuan, yang kita bila tak mengaji akidah, tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tak faham tu. Tambah pula tuan-tuan dapat cerita Nabi Adam, cerita tak betul. Nabi Adam buat dosa, habis. Nabi Rasul maksum daripada dosa. Hatta jangan kata Rasul, Nabi saja pun tak buat dosa dah. Kalau Sayyidina Umar pun Iblis tak berani dekat, syaitan tak berani dekat, Nabi Adam agak-agak macam mana? Adakah Nabi Adam berjaya ditipu daya oleh Iblis? Jawab. Kalau ada sebut dalam Quran macam mana? Fawaswasalahuma syaitan. Syaitan mewaswaskan Nabi Adam. Kerja syaitan memang mewaswaskan, itu kerja dia. Tapi soalannya, adakah Nabi Adam termakan waswas syaitan? Kita, syaitan waswaskan kita tak? Tak rasa pun diwaswaskan. Sedangkan kita sebenarnya termakan tak waswas syaitan. Kita tak sedar. Kita duk kata Nabi Adam berdosa, duk rasa macam kita tak berdosa. Padahal kita yang pendosa tu. Nabi Adam yang sebenarnya tak ada dosa. Kita duk rasa macam Nabi Adam ni kena tipu, siapa? Kena waswas, makanlah buah khuldi ni, kau akan kekal dalam syurga. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kita ni duk makan hari-hari, tak pernah rasa pun kena kencing dengan syaitan. Duk rasa makanan ni lah menyebabkan aku sihat. Padahal 24 jam kena kencing, kena was-was dengan syaitan. Kita duk faham Nabi Adam kena was-was. Dan memang kerja syaitan macam ni. Quran pun sebut, mention dengan kita macam mana? Macam mana was-was syaitan kepada Nabi Adam ni, Nabi Adam tak makan was-was itu. Macam inilah kerja syaitan kepada anak cucu Nabi Adam. Jadi nama Tok Wan kita bagi betul, elok dok. Purified kan nama dia, bersihkan nama dia daripada nama dosa tu. Yang dosa tahu kita, Nabi Adam tak dosa, dia rupa dosa. Tak kena faham baik-baik. Rupa dosa, nampak macam berdosa, bukan berdosa. Pasal dia duduk dalam syurga, mana ada syariat haram. Dalam syurga ada halal haram. Tuan-tuan masuk dalam syurga esok, yang ni halal, ni haram, yang ni boleh makan, yang ni boleh makan, yang ni haram makan. Dalam syurga ada. Satu kalau syarah tu panjang, tapi ayat tu betul lah nak bagi faham. Kalau Sayyidina Umar pun syaitan lari, maksudnya tak berjaya untuk dia nak ganggu, dia takut. Nabi Adam macam mana? Sama. Tapi di atas kerja iblis, syaitan memang kerja dia mewaswaskan siapa saja atas nama anak Adam. Hatta Nabi dan Rasul, dia akan mewaswaskan semua anak-anak Adam ni. Cuma atas peliharaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memaksumkan Nabi Rasul ni takkan berjaya iblis syaitan mewaswaskan mana-mana Nabi-Nabi dan Rasul. Itu akidah besar. Nampak akidah. Baik. Wala taqta' ba'saka wa taqulu kam atubu wa anqudu fal maridu yarjul hayata ma damas fihi ruhu. Dan jangan kamu putuskan harapan kamu dan kamu mengatakan berapa kali sudah aku taubat dan aku telah batalkan dia. Ni pun jaga. Ni pun salah satu kerja syaitan. Apa dia? Dan kita kadang-kadang memang nak jadi baik. Katalah misalnya aku taubat dah, aku tak nak tengok TV. Contoh untuk tengok TV juga. Aku taubat dah tak tengok Gusti. Kerana time Gusti buka-buka tengok sedap pula. Taubat dah aku tak nak tengok dah, awet lalu. Awet lalu apa? Sekali tengok Hindu pun tua nak mampus pula tu. Tu pun tengok juga. Aku ni taubat macam mana? Taubat, aku batal taubat, aku tengok pula. Kata dia, jangan putuskan harapan kamu untuk terus laksanakan taubat. Memang ulama kita sebut macam ni. Imam Ghazali, saya ngaji pun tutup guru, memang dia kata apa? Kita buat taubat pada dosa ni kena macam mana kita duk kencing berak. Tuan-tuan kencing berak basuh nanti kencing balik lah.
Betul buat apa? Pandai. Alhamdulillah. Kau macam ni. Duk kecing berak. Tak payah basuh lah, biar api Lagi kecing pula. Ada tak? Tak betul yang prinsip tu. Sama buat taubat. Dan tuan-tuan jangan tak tahu, syaitan ni dia kencing kita tak ni. Apa dia? Aku taubat banyak kali dah, taubat buat dosa pula, buat dosa pula. Kalau tuan-tuan rasa taubat, tuan-tuan rasa tak buat dosa dah, mohong. Tu kena kencing. Parti kencing tu satu hal. Tuan-tuan jangan kena kencing tu. Saya sebut nasihat untuk saya sekali tu. Dia kata jangan kamu putus asa tentang perasaan macam ni. Duk aku berapa kali dah ada buat dosa, duk aku batalkan balik. Macam ni prinsip dia. Orang yang sakit itu sentiasa mengharapkan terus hidup selama mana ada nyawa padanya. Dalam bahasa dia kan. Kita nak faham pun susah. Boleh faham? Orang sakit itu mengharapkan terus hidup selama mana ada nyawa pada dia. Kita sakit tak putus harapan tu. Kita sakit berubat tak sembuh. Cari ubat lagi ke tak cari dah? Cari tak? Cari juga tak? Tak cara kampung, cara tradisional, tak ada hal ni, cari juga tak? Ada peluang pula orang jual ubat, jenguk juga ubat apa tu, ada tak penyakit yang dia sebut tu? 3 serangkai, 5 serangkai, apa-apa penyakit ada tak? Nak try tengok, kot-kot boleh baik. Nak ada tak putus asa? Aku tobat dah lah, tak cari ubat. Ada tak macam tu? Tak ada lah. Selagi ada nyawa macam mana? Selagi itu kita akan usaha nak cari ubat. Betul tak? Sama macam situ. Selagi ada nyawa, selagi itu kena tobat. Di atas soalan macam ni, kita manusia ke Nabi, manusia biasa kan Nabi Rasul? Kita manusia biasa kan Nabi Rasul? Tak faham soalan lagi buat. Kita manusia biasa kan Nabi Rasul? Manusia biasa ada salah lah. Ada salah. Yang tak ada salah siapa? Nabi Rasul. Pasal dia maksum, betul tak? Untuk kita manusia biasa, betul tak? Ada salah lah. Untuk ada salah nak buat apa? Bila kita kena tobat? Selagi ada nyawa, selagi itu kena tobat. Tuan-tuan kata aku tak mau tobat, syarat dia boleh mati dulu. Mati dulu tak ada tobat. Mati tak tobat apa? Habis lah. Dan sebaik-baik manusia ialah orang boleh mati dalam keadaan tobat. Pasal isyarat Nabi SAW, at-taibu minan zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa adalah orang yang macam tak ada dosa. Cuma nak sentiasa bertaubat tu lah. Bak bersih, kita kencing, kita memang basuh kencing, basuh berak kita. Alhamdulillah tu. Tu pun jangan tak tahu tuan, ada orang dia tak kencing, dia tak basuh. Ada kencing tu pun belah gitu ya. Njut sikit belah tu. Sorry tuan saya sebut. Selalu perangai orang jantan lah ni. Orang perempuan saya tak tahu. Kalau ada juga uduhnya rupa kan. Pasal orang perempuan tak ada tempat kencing berdiri. Orang lelaki ada. Bila kencing berdiri ni, mana ada cuci-cuci macam tu lah. Lepas tu sagi silap-silap, secret part pun tunjuk ke orang, bahaya kan, malu kan. Sikit lah pasal itu. Ya kan. Kadang-kadang masjid pun ada tempat kencing berdiri. Masjid mana? Sekarang saya tak tahu. Dulu kalau Perak ni antara tempat ada masjid kencing, masjid yang standar dia ada tempat kencing berdiri, masjid negeri dulu. Bila ni lama saya tak pergi, dah renovate kot kan. Dulu ada. Tuan-tuan biasa tak biasa pergi masjid negeri, saya tak tahulah kan. Sini saya tak masuk ke semua tanda, tak tengok pun. Masuk RNR memang ada lah. Semua orang kafir aja pakai tempat kencing berdiri ke, orang Islam pun ada. Apa faham ni? Dia tak tahu prinsip nak kena kencing, nak kena basuh, dia tak tahu. Bahkan kadang-kadang dia kencing, dinjut itu je, parking balik. Sorry tuan saya nyoba bahasa tu. Betul buat apa? Nak sembahyang lagi, ambil wuduk je lah. Dia tak faham hak tu kena basuh. Nak sebut apa? Syariat Zuhir pun gagal. Macam mana batin? Zaman sekarang memang Allah, kalau tengok bab tu, orang Islam kita ni memang kena mengaji lain. Tambahlah ni tak ada dah fahaman mengaji fiqh, mengaji bab air, mengaji bab najis. Najis pun tak kenal lah, najis mutawassithah, mukhaffafah, mughallazah. Macam mana nak kena air mutlak, air mustakmal, air mutaghayyir, air musyammas.
Air yang suci, menyucikan. Air yang nama suci pada diri, yang tak menyucikan lain. Nak kenai bab air pun tak apa-apa orang dah nak mengaji dah bab tu tuan-tuan. Sedangkan tu fardu ain tu, ilmu tu. Baik. Idza tabal abdu, kata dia, farihat bihi daruhu minal jannah wa tafrahu bihi sama'u wal ardu war rasulu sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Fal haqqu subhanahu lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban wa aina al mahbubu min al muhibbi. Allah, dalamnya bahasa dia tuan. Ni kata ulama-ulama batin kita ni macam ni. Mereka ni bahasa dia kita tak boleh nak bayang bahasa dia, dan macam mana hati dan perasaan dia, macam ni iman dia dengan Allah Ta'ala. Jauh tuan-tuan kita dengan mereka. Tengok dia sebut apa. Apabila seseorang hamba bertaubat, gembiralah dengan sebab dia taubat tu, tempat tinggalnya dalam syurga. Syurga akan berseronok dengan kita ni kalau bertaubat. Syurga gembira dengan kita. Syurga ni boleh ke dia gembira seronok dengan kita? Tak mustahil untuk syurga memang boleh ada perasaan gembira. Saya selalu ngaji dulu, Tok Guru ada sebut macam ni. Dia kata kita ni bila taat, bidadari dalam syurga tu seronok lah. Dia tunggu dah, abang. Yang ni dia nak bagi galakan kita. Ya kan? Tuan-tuan kutip sampah dalam masjid tu, jangan nanti Tok Siap tengok ramai tu kan. Tak payahlah nanti Tok Siap pergi buang tak cicak. Kita mai masjid, mai awal apa? Kita ambil tempat kerja Tok Siap walaupun tak dapat jawatan Tok Siap. Bukan Tok Siap ni yang Tok Siap kena buat kerja, kita ambil kerja dia, apa masalah? Dia pun tak kutip tak cicak, kita kutip tak cicak. Biarlah, jangan dok minta gaji apa pun. Gaji kita apa? Tak payah bukan gaji, kita dah cari redha salah kita. Kita dok kutip tu, duk buang lagi kutip, buang keluar masjid tu. Setiap bidadari yang Allah Ta'ala dah takdirkan untuk kita tu, duk seronok tu, tunggu abang tu, bidadari. Syurga pun duk seronok dengan kita lah. Pasal apa tu? Dia tak sabar nak tunggu kita ni, nak pergi duduk ambil nikmat dekat dia. Bumi pun tak sabar nak peluk kita. Pasal apa? Orang yang mati dalam keadaan dia dalam jadi kekasih Allah Ta'ala ni, bumi merindui untuk peluk dia. Orang derhaka dengan Allah Ta'ala, bumi rindu ke? Aku nak lanyak kau. Bumi. Kita kalau kenal makhluk macam ni semua kan, 24 jam seronok dengan Allah Ta'ala. Saya pun tak dapat lagi tuan-tuan kena banyak doa kat saya. Saya apa? Lembah kan perjalanan batin ni. Jenuh nak asuh bagi hati lembut, duk keras tu. Tuan-tuan dah lembut dah, tak apa tu. Tuan-tuan lembut, tolong doa untuk saya. Saya memang duk doa untuk tuan-tuan. Tapi tolong doa tuan-tuan untuk saya. Tak semestinya saya duk mengajar tuan-tuan saya lebih baik tuan-tuan. Tak semestinya. Ada orang kadang tuan tak ada apa ilmu tuan-tuan, tapi bila dia dengar macam ni terus dia baik. Ya tuan-tuan. Kadang kita ni duk mengaji 10 tahun tak baik-baik. Ada orang baru sekali dengar kuliah baik terus. Ya tuan-tuan. Dia siapa yang rahmat Allah Ta'ala ni dia nak beri khas ni, dia tak siapa yang nak bersungguh ke dia tu kan. Dan kata dia, gembiralah dengan sebab taubat dia tu langit dan bumi. Boleh ke langit bumi gembira? Tak mustahil Allah Ta'ala nak jadikan langit dan bumi ni ada perasaan pada dia. Macam mana tak mustahil akhirat esok tangan kita boleh bercakap, kulit boleh bercakap jadi saksi. Tak mustahil. Begitu juga kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gembira dengan kita. Kita ni bila berselawat kat Nabi, Rasulullah dia pertama kali gembira. Siapa? Oh, dia ni kenal aku. Dia kasih kat aku. Dia kenal aku Rasulullah. Alhamdulillah. Kita memang setiap kali berselawat akan ada malaikat khas Allah Ta'ala bagi jadi untuk malaikat ni sampaikan kepada Rasulullah, orang ni sedang berselawat atasmu ya Rasulullah. Orang ni sedang berselawat atasmu ya Rasulullah. Setiap orang berselawat. Satu kaedah kita nak bagi Rasulullah kenal apa dia? Selawat banyak-banyak.
Baik. Maka Al-Haq Subhanahu wa ta'ala, Al-Haq tu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tak rela bahawa dia ni menjadi orang yang mengasihi, sebaliknya yang dikasihi. Fal haqqu subhanahu lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban. Terjemah dia macam lain sikit. Allah Ta'ala dia tak rela bahawa dia menjadi orang yang mengasihi. Baca dulu terjemah dia. Sebaliknya yang dikasihi. Dan di manakah? Ayat Arab dia asal macam ni. Allah Ta'ala dia tak reda kita ni jadi orang yang kasih ke dia, tapi dia amat suka untuk kita ni jadi orang yang dia kasih ke dia. Boleh faham? Saya sebut apa? Dalam sikit bahasa tu lah. Kita yang nak kasih ke Allah Ta'ala. Kita bila kasih ke Allah Ta'ala takkan reda kedudukan dia dikasihi. Bahkan dia reda sangat sampai dia kasih kita. Nampak? Apa faham tu? Kalau kita cari jalan untuk dapat reda dan kasih Allah Ta'ala, sebut zikir kat dia, ingat kat dia, tinggalkan larangan dia, buat suruhan dia, nak ingat kat dia, nak tauhidkan dia. Kalau kita duk buat usaha macam ni, Allah Ta'ala takkan biarkan kita dalam keadaan begitu. Bahkan dia akan jadi kita ni, dia akan kasih kita. Dia tak akan, bahasa kita nak sebut, dia tak akan jadi kita bertepuk sebelah tangan. Yang tu kot bahasa lah. Maksudnya kita kalau buat sesuatu, cari jalan untuk ke dia, dia pasti akan balas rahmat dan kasih sayang dia berganda-ganda daripada apa yang kita cari ke dia. Dia tak akan rela dia dikasihi, yang kita berusaha untuk kasih kat dia. Bahkan dengan kita buat usaha macam tu, dia akan jadikan kita ni dia kasih kat kita. Dialah yang mengasihi kita. Yang tu yang kalau kita belajar dalam hadis, Rasulullah ada isyarat dalam hadis kursi. Dia kata apa? Iza taqarrabal abdu ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi. Iza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an, atau kama qala. Apabila seorang hamba menghampirkan diri kepada aku kadar sejengkal, aku akan pergi kepada dia kadar sehasta. Kita biasa dengar kalau kita kaji hadis kursi, hadis 40 ada hadis tu. Idza jaa man jaani masyan ji'tuhu harwalatan kama qala. Siapa yang datang pada aku dalam keadaan berjalan, aku datang pada dia dengan berlari. Apa maksudnya? Allah Ta'ala dia takkan rela kita ni buat sesuatu untuk ke dia, yang dia biarkan kita ke dalam itu, bahkan dia akan balas. Macam mana isyarat dia, fazkuruni azkurkum. Engkau ingat aku akan balas ingatan kamu kepada aku. Cinta yang pasti berbalas, cinta ke Allah Ta'ala pasti berbalas. Cinta dengan makhluk belum. Kadang kita cinta kat makhluk, makhluk tak cinta kita. Kadang berangan seorang-seorang je, aku syok dengan orang ni, kawan tu menyampah aku dengan orang tua ni. Dan kita dengan Allah macam mana? Allah takkan biarkan kita kasih kat dia yang dia tak mengasihi kita. Dia takkan buat macam tu kat kita. Istilah kasih pun maksud dia macam mana? Dia sentiasa memberi balasan dan takkan sia-siakan. Itu isyarat Quran. Allah Ta'ala la yudhi'u man amila minkum. Siapa yang beramal di kalangan kamu amalan yang baik ni, Allah Ta'ala takkan sia-sia. Tak sia-sia tu maksudnya macam mana? Walaupun sebesar zarrah kita berjalan untuk ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan pasti balas kebaikan yang kita buat tu lebih daripada kadar yang kita usaha pada jalan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat tu. Pasal kita ni nisbah nak ke dia tu memang terlalu kerdil lah, sikit sangat berbanding dengan mujahadah orang dulu. Baik. Dan dia kata, di manakah taraf orang yang dikasihi berbanding dengan orang yang mengasihi. Kita duk kasih dengan Allah Ta'ala, lepas tu Allah Ta'ala balas kita ni dikasihi. Macam
Martabat siapa mulia? Martabat orang yang cuba mengasihkan diri ke Allah Ta'ala, ataupun orang yang dia ni dengan sebab tu Allah dah kasih kat dia. Jauh tak beza. Kita buat misal macam ni, kita misalnya orang besar jajahan ni dah, kita buat sesuatu untuk ambil perhatian dia. Dengan sebab kita buat sesuatu ambil perhatian dia ni, kita ni dalam perhatian dia. Mana best? Kita dalam perhatian dia ke kita duk sibuk nak ambil perhatian dia? Kita dalam perhatian dia. Tapi apa jalan? Apa jalan dia? Kita kena ambil perhatian dia dulu. Itu syarat. Yang isyarat Quran, fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku akan balas ingatan kamu kepada aku dengan aku mengingatimu. Tapi apa syarat dia? Hang kena ingat aku dulu. Satu syarat nak dapat rahmat Allah Ta'ala, kita kena buat sabab untuk dapat rahmat dulu, baru dia akan bagi. Nisbah bagi, dia dah bagi macam-macam, tapi nak bagi nikmat dengan sifat rahim dia ni, dia minta syarat lah. Dan kita kena penuhi syarat itu. Ufin li abdin ya'lamu ihsan al-muhsini fayajtari'u ala maksiyatihi. A'udzubillah. Walakin ma arafa ihsanahu man asara isyanuhu, wa ma arafa qadrahu man lam yuraqibuhu. Ni pun bahasa dia dalam sungguh, dalam. Dia dah celakalah bagi seorang hamba. Bila asap celaka ni, hati-hatilah sikit kita. Kena jaga sikit lah. Celaka bagi seorang hamba yang tahukan layanan baik seseorang yang baik, lalu dia dengan biadab menderhakainya. Kita buat contoh ke mak bapak kita dulu. Mak bapak kita kalau ada, dia sayang kita tak? Kita kalau demam sakit, walaupun kita dah tua, kalau mak ayah kita ada, walaupun dia pun sakit, dia tahu kita sakit, dia risau kita sakit. Tuan-tuan, saya tak tahu, saya mak ada lagi, ayah meninggal dah. Saya bila sakit, mak saya tahu, dia telefon saya, kata, hang ni sakit ya, sakit macam itu balik ya. Ada lah saya sakit itu kan. Saya tak telefon dia, saya tak cerita dia, tapi maklumat tu boleh dapat kat dia, mana dia tahu lah, tahu. Tapi dia tahu saya sakit tu, dia terus call. Saya tahu dia sakit, saya tak call dia. Tuan tu bayar nak bertuahnya anak, saya sebut saya lah tu. Tapi dia tahu kita sakit ni, ni tengok mak telefon. Oh, pasal mak telefon ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mak saya selalu saya sebut je ni, waras. Tak waras kalau tak telefon hang. Tu omong cowok tu kan. Waras kata dia. Tapi dia gurau situ lah. Kadang-kadang saya dengan mak saya gurau macam tu lah. Mula-mula touching tu selalu macam tu lah. Sihat mak? Hang sihat ke? Awak kata hang tak sihat. Dah lah sikit-sikit. Mak tak boleh nak pergi, nak tengok hang. Allah, kita tengok tu, saya sebut dia teriak je. Terus dia tak sihat tu, kita sakit tu, kalau boleh dia nak main. Memang masa dulu tu saya pernah sakit, dia main kan daripada Kuala Lumpur, duduk bela saya macam saya kecil lagi. Dah bini ada lah, dah tengok saya. Masa tu baru lahir kan ni, dia baru lahir. Anak nombor 3 dia baru lahir, dia duduk kecil lagi dalam lepas pantang kan lah. Masa tu saya sakit teruk. Dia daripada KL main duduk, tak silap dia duduk 2 minggu bela saya. Allah, ish. Bayang tengok, orang yang buat baik dengan kita ni, kita biadab dahaka dengan dia, doa dengan dia pula. Itu mak bapak kita. Soal Allah, apa ihsan dia kat kita? Dia bagi kita ada, dia bagi kita nyawa, dia bagi kita melihat, dia bagi kita mendengar. Nikmat yang dia bagi semua ni, semua kita khianat dengan dia. Allah. Tak payah saya lajak ni, saya sebab sebut kata saya sebab seorang-seorang nak menangis payah kan. Baca kitabnya ni dia mudah sebab. Allah. Walaupun begitu, walaupun begitu, walau bagaimanapun
tidak mengetahui layanan baiknya orang yang memilih untuk menderhakainya. Orang yang memang nak derhaka Allah Ta'ala, dia tak akan boleh kenal apa kebaikan Allah Ta'ala dapat. Allah ni apa dia yang dia tak pernah bagi kat kita kan? Kita tak payah minta dia bagi. Makan minum kita tak payah minta kan? Kita ada ni kita tak boleh minta, ya Allah wujudkanlah aku atas muka bumi ni. Ingatlah tu masa dulu kita pernah minta, ada kan? Kita ada kan dulu? Tak ada lagi kita minta, ya Allah bagilah aku ada. Betul kita ada macam tu kan? Tak ada, pasal kita memang tak ada. Dia yang bagi kita ada dengan rahmat dia, dengan ihsan dia. Orang yang memang pilih untuk derhakai dia memang tak akan faham apa kebaikan Allah Ta'ala dah buat. Dan tidak mengetahui kadar martabatnya orang yang tidak mengintai-intainya. Orang yang tak pernah cuba untuk mengenali Allah Ta'ala, nak pelajari Allah Ta'ala. Istilah disebut mengintai-intai Allah Ta'ala. Bahasa Arab asal dia sebut tu mayurakibuhu. Orang yang tak pernah muraqabah ke Allah Ta'ala, dia tak tahu martabat Allah Ta'ala. Cuma muraqabah ni bahasa macam ni sikit. Bahasa muraqabah tu memang terjemah dia mengintai-intai. Disebut mengintai-intai pasal dia perlu dengan pandang mata hati. Dan dia ada ilmu perjalanan batin sikit. Sekali lalu kalau disebut Zohir saja perjalanan batin yang umum ulama kita sebut. Macam mana perjalanan batin Zohir ni? Faham macam ni ya. Kita asyik tak ada, Allah nak bagi ada. Tuan-tuan sebut Allah dengan tuan-tuan faham, Allah ada, aku asyik tak ada, dia bagi ada aku dan dia bagi seluruh alam ni. Tuan-tuan intai tentu pun pandai dah. Sebut Allah. Allah apa ni? Dia ada, makhluk asyik tak ada. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tak ada siapa yang ada melainkan asal yang memang ada, azali, sedia kala dan sentiasa ada ni Allah. Makhluk, tak ada satu makhluk pun bersama dengan Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala buat apa-apa makhluk. Allah sah. Tu tauhid kan dia tu. Ni sekarang dia bagi kita ada, keliling kita macam-macam ada. Dan semua yang ada keliling ni untuk kita. Macam mana ihsan dia macam-macam tak? Kalau kita ambil masa untuk sebut dia, istilah disebut muraqabah kat dia, ngintai kat dia. Cuba kita renungkan siapa Allah yang duk sentiasa memberi kurniaan ni pada kita. Kita akan tahu siapa Allah Ta'ala dengan kita. Syarat dia apa? Muraqabah dia. Tuan-tuan nak ambil ilmu muraqabah ni, tuan-tuan kena ngaji suku. Dia memang tak boleh saya sebut umum macam ni. Ilmu macam ni saya sebut macam ni lah. Tapi tuan-tuan nak berjalan betul-betul, nak jadi hamba betul-betul, mesti istilahnya registration, berguru betul-betul, jadi anak murid sejati betul-betul, sanggup menerima asuhan, latihan dan terbiah daripada guru. Baru boleh. Tak sanggup kalau ngaji umum gini lah. Siapa nak serius, mesti ambil dengan jalan serius. Kalau tak mau serius, saya nak kata apa? Tapi kalau faham tu, kena serius tak? Memang kalau kita dapat guru yang memang serius dengan kita, tuan-tuan, memang kita akan diasuh betul oleh guru dengan asuhan yang sepatutnya kita dapat asuhan. Dan guru ni selalunya amat perhatian dengan kita. Saya sendiri memang ada guru ni. Saya pun pernah isyarat kat tuan-tuan 2-3 kali saya dah sebut kat sini. Satu, kalau tuan-tuan teringin dan memang nak berguru betul, pergi jumpa dengan dia. Dia pun memang ada majlis mingguan ada kat sini, kat Green Town, dekat Hospital Ridwan. Memang ada program kami hari Isnin malam Selasa setiap minggu. Cuma lah ni dia ada kat India. Saya pun tak boleh pergi pasal ada beberapa halangan sikit. Balik esok 17 Disember dia balik. Lepas tu program memang tiap-tiap minggu ada hari Isnin malam Selasa buat program dekat Green Town. Tuan-tuan nak ambil secara khas, berjumpa dengan guru yang bimbing perjalanan batin macam ni, pergi jumpa macam tu lah. Saya pun belajar melalui dia, proses dia. Pergi jumpa guru, bagi guru dia pun dengan melalui dia. Kalau tidak, saya tak boleh jumpa guru dia sama. Baik. Wa ma rabiha man ishtaghala bi ghairihi. Insya-Allah kita sambung situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwarta al-ardha min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.